Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Syahira binti Nur Ishan, pelajar PSMP Ambilan Jun 2018. Saya telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presiden 91. Saya di bawah seliaan Ustaz Husaini bin Kasran bagi subjek teras Bahasa Arab dan Dr. Wazahari bin Mahmud bagi subjek elektif teras Pendidikan Islam. Kenapa saya layak untuk mendapat luntas cemerlang bagi praktikum fasa kedua? Baiklah, mari kita lihat kepada kekuatan saya dari aspek 5 komponen utama dalam perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. 5 komponen utama tersebut terdiri daripada kebolehan dalam menentukan hasil pembelajaran, strategi pengajaran, elemen merentas kurikulum, amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah dan yang terakhir dalam penyediaan bahan bantu mengajar. Komponen yang pertama dapat dilihat dari aspek pemilihan hasil pembelajaran. Saya telah berjaya menentukan hasil pembelajaran yang bersifat eksplisit, spesifik, jelas, menepati kebolehan dan minat murid serta kehendak dokumen penjajaran kurikulum DPK. Saya juga telah mengaplikasi kaedah ABCDS dalam menentukan hasil pembelajaran. A untuk audience, B untuk behavior, C untuk content, D untuk degree dan S untuk situation. Komponen yang kedua ialah strategi pengajaran. Selain saya mahir dalam memilih hasil pembelajaran, saya juga mahir dan bijak dalam memilih strategi pengajaran yang bersesuaian dengan hasil pembelajaran yang saya sasarkan. Menurut Mok Sung Sang pada tahun 2006, pemilihan dan pengurusan strategi pengajaran yang bersesuaian dapat menghasilkan pencapaian objektif yang berkesan. Oleh itu, saya telah memilih 3 strategi pengajaran yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran yang saya sasarkan. Antara strategi pengajaran yang saya gunakan dan aplikasikan, yang pertama ialah strategi pengajaran berpusatkan guru. Strategi ini saya gunakan sewaktu saya menggunakan kaedah penerangan berkaitan dengan teori dan fakta bagi bidang pendidikan Islam dan kaedah tunjuk cara bagi bidang bahasa Arab mengikut kepada kemahiran bahasa Arab. Yang kedua ialah strategi berpusatkan guru. Strategi ini saya laksanakan sewaktu saya menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersama murid-murid dan kebiasaannya dilaksanakan semasa proses PDPR secara langsung melalui Google Meet. Antara kaedah pengajaran yang sering saya gunakan bertepatan dengan strategi pengajaran ini, yang pertama ialah kaedah bermain, yang kedua ialah kaedah perbincangan, yang ketiga ialah kaedah soal jawab. Ini merupakan kaedah pengajaran yang sering saya gunakan berdasarkan kepada strategi berpusatkan murid. Antara sebab kenapa saya memilih strategi berpusatkan murid kerana ia berteraskan kepada pengelolaan kaedah perkumpulan. Kaedah ini juga menitikberatkan kebolehan dan perbezaan individu murid. Yang ketiga ialah strategi berpusatkan bahan. Strategi ini dilaksanakan sewaktu saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung melalui Google Classroom. Murid-murid akan mengakses Google Classroom bagi mendapatkan bahan pembelajaran yang saya sediakan, sama ada dalam bentuk video, slide PowerPoint, nota dan juga latihan-latihan serta kuis secara atas talian sebagai pengukuhan. Murid-murid dapat belajar menggunakan bahan tersebut secara kendiri di rumah. Selain menentukan strategi pengajaran, saya juga akan menerapkan elemen merentas kurikulum. Antara elemen merentas kurikulum yang sering kali saya terapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya, yang pertama ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Elemen ini bertepatan dengan keadaan semasa sekarang di mana murid menjalankan proses PDPR secara atas talian. Yang kedua ialah elemen keusahawanan. Yang ketiga, kreativiti dan inovasi. Dan yang terakhir ialah nilai murni. Seterusnya, amalan pedagogi masa kini. Amalan pedagogi masa kini yang saya pilih semestinya bertepatan dengan hasil pembelajaran dan juga strategi pengajaran yang telah saya pilih. Antara amalan pedagogi masa kini yang saya gunakan dan aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan, yang pertama ialah pembelajaran secara kooperatif melalui aktiviti Jamboard kooperatif. Yang kedua, pembelajaran terarah ke diri bagi aktiviti pengajaran berpusatkan bahan seperti proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan melalui Google Classroom. Dan yang ketiga ialah pembelajaran penerokaan bagi aktiviti Haya Istikshaf Ma'at.
Di samping itu, saya juga menerapkan kemahiran insaniah. Dalam amalan pedagogi masa kini, terdapat kemahiran insaniah yang diterapkan secara tidak langsung. Antaranya, kemahiran kepimpinan, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran sosial, dan yang terakhir ialah kemahiran komunikasi. Ini merupakan antara kemahiran insaniah yang terdapat dalam amalan pedagogi bagi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran penerokaan. Komponen terakhir dalam perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ialah penyediaan bahan bantu mengajar. Kriteria pemilihan bahan bantu mengajar berdasarkan kepada teori Azure. Teori Azure, A untuk Analyze Learner, S untuk State Objective, S yang kedua untuk Select Method, Media and Materials, U untuk Utilize Media and Materials, R untuk Require Learner, dan yang terakhir E untuk Evaluate and Revise. Berdasarkan teori ini, saya berjaya memilih bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan keadaan semasa, tahap, minat dan kecenderungan murid. Teori ini telah saya pelajari sewaktu saya berada pada semester 3 ketika saya mengambil kursus di IPJ Kampus Pendidikan Islam bagi subjek Teknologi, Maklumat dan Komunikasi. Segala bahan bantu mengajar yang saya hasilkan dimuat naik dalam website Koleksi Bahan Bantu Mengajar SKPP 91. Website ini merupakan projek sekolah yang kami bangunkan bersama dengan guru pembimbing Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 91. Maka, ini merupakan projek sekolah saya, iaitu penyediaan dan pengumpulan bahan bantu mengajar bagi kemudahan guru-guru Bahasa Arab dan Pendidikan Islam SKPP 91. Antara bahan bantu mengajar yang saya gunakan ialah video, slide PowerPoint, multimedia interaktif dan aplikasi pengajaran masa kini. Dari aspek refleksi PDP, saya telah berjaya menganalisis kelebihan dan kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan. Kelebihan dianalisis bagi membolehkan saya memanfaatkannya dan mengekalkan momentum saya pada tahap yang cemerlang. Manakala kelemahan dianalisis bagi membolehkan saya mengenal pasti isu dan permasalahan yang berlaku sepanjang PDPR berlangsung. Pada minggu kelima, refleksi saya ada menyatakan 3 isu dan permasalahan. Yang pertama ialah murid kurang memberi respon dan berkomunikasi. Yang kedua, murid tidak bersemangat dan bermotivasi. Yang ketiga, murid tidak menghantar tugasan. Isu dan permasalahan ini di bawah tema praktikum amalan pedagogi masa kini. Hal ini berikutan kerana permasalahan yang ini berlaku disebabkan diri saya sendiri yang lemah dalam menerapkan amalan pedagogi pada masa kini yang bersesuaian dengan kebolehan, minat dan kecenderungan murid. Hal ini menyebabkan murid-murid mudah bosan, jemu dan tidak bermaya dengan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah saya laksanakan. Hal ini ada dinyatakan dalam jurnal saya pada minggu kelima. Berdasarkan kepada tindakan susulan yang saya cadangkan dalam jurnal saya pada minggu kelima, saya telah mengetengahkan amalan pedagogi pada masa kini, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran penerokaan sebagai inovasi saya hasilkan untuk praktikum kali ini dalam berbentuk bahan bantu mengajar dan aktiviti yang bertepatan dengan teori Azure yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Bagi pembelajaran kooperatif, saya telah menghasilkan inovasi Jamboard kooperatif menggunakan aplikasi Jamboard sahaja. Menggunakan aplikasi Jamboard, saya telah mewujudkan aktiviti perkumpulan. Murid-murid dapat melibatkan secara aktif bagi menyelesaikan segala tugasan yang disediakan melalui Jamboard yang telah pun dibahagikan mengikut kumpulan masing-masing. Hal ini membolehkan saya melibatkan murid secara aktif dan murid dapat memberikan respon yang positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran secara kooperatif melalui aktiviti ini. Keberkesanan inovasi saya dapat dibuktikan melalui pentaksiran yang telah saya jalankan ke atas murid-murid saya melalui pemerhatian, ujian bertulis dan kuis secara atas talian. Antara aplikasi yang digunakan bagi kuis secara atas talian ialah Quizizz, Quizizzer, Lookat, Live Worksheet, Wizami dan pelbagai lagi aplikasi masa kini yang membolehkan saya menilai sejauh mana kefahaman dan kemahiran bahasa yang diperoleh oleh murid-murid saya. Pencapaian murid-murid saya menunjukkan peningkatan selepas minggu kelima setelah saya menjalankan inovasi yang telah saya jalankan ke atas murid-murid saya.
Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai mata yang dikumpul oleh murid-murid dalam kuis Wizami bagi menilai sejauh mana kefahaman dan kemahiran yang diperoleh oleh murid dalam kemahiran membaca pada minggu ke-5 hingga minggu ke-8 menunjukkan peningkatan yang ketara setelah saya menjalankan inovasi ini. Setelah menjalankan pentaksiran, sudah semestinya saya akan memberi maklum balas dan komen terhadap hasil kerja, tugasan, latihan serta kuis atas talian yang telah dijawab oleh murid-murid. Hal ini bukan sahaja membantu saya dalam menilai sejauh mana keberkesanan proses PDPR yang saya jalankan, malah ia membantu murid-murid saya dalam meningkatkan potensi dan pencapaian mereka. Berdasarkan inovasi dan juga projek serta bahan bantu mengajar yang saya bentangkan sebentar tadi, segala bahan-bahan ini dan dokumen-dokumen yang diperlukan telah pun saya masukkan ke dalam file portfolio yang telah disediakan dalam bentuk Google Drive oleh unit praktikum. Alhamdulillah, setelah berjaya melengkapkan portfolio saya sebelum tarikh tempoh yang ditetapkan oleh unit praktikum. Selain pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, aktiviti co-curriculum juga dilaksanakan secara atas talian melalui penyediaan video simulasi unit beruniform pengakap berkaitan dengan tajuk ikatan dan simpulan. Video simulasi ini telah pun dimuat naik dalam website co-curriculum Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 91 berserta dengan latihan yang dimuat naik dalam bentuk Google Form. Bagi peranan-peranan lain, saya telah diberi mandat oleh guru pembimbing bahasa Arab saya untuk mengendalikan dan melatih 2 orang murid saya yang mewakili sekolah dalam pertandingan Mukhayyam Arabi bagi peringkat wilayah Persekutuan Putrajaya bagi kategori pertandingan Mufradat Challenge, iaitu menghasilkan video nyanyian lagu yang mempunyai perkataan-perkataan yang terdapat dalam buku teks bahasa Arab. Sepanjang program Mukhayyam Arabi yang berlangsung selama seminggu, saya telah pun menghadiri segala program-program dan atur cara yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan peranan saya sebagai guru pembimbing dan guru pengiring bagi murid yang menyertai pertandingan bagi program Mukhayyam Arabi bagi peringkat wilayah Persekutuan Putrajaya. Maka itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.